Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita lagi dalam channel Master Kimia SPM, Cikgu Kimia Handsome. InsyaAllah pada kali ini kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan kimia tingkatan 4. Dan tajuk kita kali ini adalah sambungan daripada siri yang lepas, iaitu bab 3, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Dan fokus kita pada kali ini adalah standard kandungan yang seterusnya, iaitu standard kandungan 3.3 formula kimia. Pastikan anda tidak ketinggalan ya untuk bersama kami untuk seterusnya, dan juga sebelum video ini kita sudah upload 2-3 video ya berkaitan dengan tajuk konsep mol, formula bersama kimia ini. Okey, baik. Bila kita menyebut tentang formula kimia dalam tingkatan 4 ini, ya, kita akan diajar dengan dua formula kimia. Dua jenis formula kimia. Yang pertama ialah formula molekul, yang kedua ialah formula empirik, ya, empirical formula dan molecular formula. Okey, pelajar wajib ya mengetahui definisi dan menghafal definisi formula molekul dan formula empirik ini ya, mengikut apa yang diberikan ini ya, kalau boleh ikut yang kita bagi ini ya. Okey, formula molekul ialah formula yang menunjukkan bilangan sebenar atom suatu unsur dalam suatu sebatian. Ya, formula molekul dia menunjukkan bilangan sebenar atom suatu unsur dalam suatu sebatian. Tetapi formula empirik pula adalah formula yang menunjukkan nisbah teringkas atom suatu unsur dalam suatu sebatian. Jadi formula molekul menunjukkan bilangan sebenar atom, unsur, tapi formula empirik dia hanya menunjukkan nisbah teringkas atom, unsur ya. Okey, sebagai contoh, katakan kita ada formula C6H12O6 glukosa ya. Ini glukosa. Itu adalah formula molekul ya, maka formula empiriknya kita tulis dalam nisbah yang teringkas. Kita akan dapat formulanya ialah CH2O. Okey, kita ringkaskan nisbahnya. Okey, kemudian kita ada contoh yang kedua C6H6 benzina ya, C6H6 benzin. Okey, C6H6 adalah formula molekul. Ya, jadi formula molekul ini dia menunjukkan bilangan sebenar. Bermaksud dalam benzina ini ada 6 karbon dan 6 hidrogen. Tapi untuk formula empirik dia hanya menunjukkan nisbah teringkas, iaitu CH. Ya. Jadi formula empirik dia tak boleh menunjukkan bilangan sebenar berbanding dengan formula molekul. Okey, yang ketiga kita ada C3H8 propana ya, propana C3H8. Okey, jadi C3H8 kita nak tukarkan kepada formula empirik, kita nak ringkaskan dia. Kita tak boleh ringkas lagi dah. Ya, sebab ya, nombor 3 dan 8 tu tak boleh dikecilkan lagi. Maka kalau formula empiriknya C3H8, formula empiriknya juga tetap sama, C3H8. Okey ya. Okey, dalam tajuk ini pelajar dikendaki untuk menghitung formula empirik sebatian. Selain daripada ada eksperimen yang pelajar kena buat nanti ya. Okey, cuma kali ini kita akan tunjuk cara nak menghitung mendapatkan formula empirik, dan yang keduanya kita nak dapatkan formula molekul daripada formula empirik. Okey. Jadi untuk menghitung formula empirik kita ada beberapa step ya yang pelajar mesti tahu untuk hitung formula empirik ini. Yang pertama, kita kena tentukan jisim setiap unsur yang berpadu. Jika diberi dalam bentuk peratus, kadang-kadang soalan bagi jisim dalam bentuk peratus, maka kita ambil bentuk peratus tu direct sebagai jisim ya, tak perlu tukar. Yang kedua, kita kira mol, unsur yang berpadu dengan menggunakan formula asas mol yang kita belajar sebelum ni. Mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Kemudian yang ketiga, kita nak dapatkan nisbah mol teringkas. Bagaimana cara? Dengan cara membahagikan bilangan mol yang didapati setiap unsur tadi dengan mol yang paling kecil. Nanti kita akan tunjuk cara dia ya. Dan seterusnya kita tulislah formula empirik sebatian tersebut. Baik, mungkin di sini pelajar-pelajar belum dapat ya secara menyeluruh ya bagaimana caranya. Jadi insya-Allah kita akan tunjukkan beberapa contoh
Supaya pelajar benar-benar dapat memahami cara menghitung formula empirik, ya, mengira, menentukannya. Okey, ya, contoh yang pertama katakan di sini, ya. Kita lihat contoh yang pertama. Suatu sebatian magnesium nitrit mengandungi 72% magnesium dan selebihnya adalah nitrogen. Apakah formula empirik bagi magnesium nitrit? Okey, soalan dia akan bagi kepada kita, ya, jisim atom relatif. Okey, dia akan bagi, jangan risau. So, dia bagi situ N, nitrogen 14, Mg 24. Okey, bagaimana cara kita nak selesaikan? Okey, di sini kita dapati ada dua unsur berpadu. Iaitu yang pertamanya kita ada unsur, ya, magnesium. Itu yang pertama, unsur yang pertama, ya, unsur magnesium. Yang kedua adalah unsur nitrogen. Magnesium dan juga nitrogen. Okey. Bermakna di sini ada dua unsur yang berpadu, magnesium dan nitrogen. Jadi kita buat dua kolom. Okey, satu magnesium, satu lagi nitrogen. Okey. Yang pertama kita tentukan jisim. Tetapi di sini dia bagi dalam bentuk peratus, 72%. Jadi peratus kita terus ambil sebagai jisim, 72% sebagai 72 gram. Selebihnya, selebih ini maksudnya keseluruhannya 100%. So 100 tolak 72. Kita akan dapat jawapan di sini ialah 28 untuk nitrogen. 28% ambil sebagai 28 gram. Okey, kemudian kita cari mol. Cari mol kita bahagikan dengan jisim molar magnesium 24, nitrogen 14. Okey, yang ini kita kena rujuk kepada JR, ya. Kemudian kita akan dapat nisbah molnya. Nisbah molnya ialah bila kita bagi kita akan dapat sini 3, sini 2. So kita dapat terus nombor bulat. Maka bila kita dapat terus nombor bulat, kita terus dapat tulis formulanya, iaitu Mg 3N2. Okey, itulah formula empirik, ya, magnesium nitrit. Boleh, ya? Okey, kita tengok pula contoh yang contoh yang kedua. Okey, kita suatu sebatian sampel, ya, ferrum oksida mengandungi 5.6 gram ferrum dan 2.4 gram oksigen. Apakah formula empirik sebatian ini? Baik. Okey, sama juga soalan. Dia akan beri kepada kita jisim atom relatif. Okey. Macam mana caranya? Kita di sini ada gabungan dua unsur, iaitu ferrum dan juga oksigen. Maka kita buat dua kolom. Okey, satu kolom untuk ferrum, satu kolom lagi untuk oksigen. Okey, ya. So, yang pertama kita tengok jisim ferrum 5.6, oksigen 2.4. Okey, kita bagikan dengan jisim atom relatif ferrum 56, ya, 56, dan jisim atom relatif untuk oksigen ialah 16. Nanti kita akan bagi, kita akan dapat hasilnya di sini ialah 0.1, di sini ialah 0.15. Baik, kalau tadi kita dapat terus nombor bulat, tapi kali ini kita dapat molnya dalam bentuk perpuluhan, ya. Jadi kita tengok antara kedua-dua ini mana yang kecil. Yang kecilnya ialah 0.15. So kita bahagikan kesemuanya, kedua-duanya dengan 0.1. 1, ya, 0.1, sebab 0.1 ni yang kecil, ya, antara 0.1 dengan 0.15, maka 0.1 ni kecil. Kita bahagikan dengan yang kecil, ya, 0.1, 0.1. Kita akan dapat jawapan nanti 1, dan di sini kita akan dapat jawapannya 1.5. Okey, jadi di sini kita masih belum dapat nombor bulat, kerana di sini kita ada perpuluhan 1.5. Jadi untuk dapatkan nombor bulat, kita darabkan kesemuanya dengan nombor 2. Ya, kita akan dapat sini 2, 3. Jadi barulah kita dapat nombor bulat. Maka formulanya ialah Fe2O3. Okey, ini jawapannya, ya. Okey, baik. Itu contoh yang kedua. Okey, kalau masih lagi kita keliru, kita cuba tengok pula contoh yang ketiga.
5 gram unsur X bertindak balas dengan 8 gram unsur Y membentuk sebatian berformula XY2. Berapakah jisim atom relatif X? Okey, soalan ni ada lain sikit ya, dia berbeza sikit. Dia minta kita cari JARX. Okey, dia bagi JARY 80. Okey, macam mana cara nak selesaikan? Sama juga macam sebelum-sebelum ni. Okey, di sini kita ada gabungan antara X dan juga Y. Ya, X dan juga Y. So, sama juga kita buat dua kolom. Okey, satu X, kemudian satu Y. Okey, kita isikan maklumat yang ada. Okey, X 5 gram, Y 8 gram. X, kita tak tahu JR-nya, kita letakkan X. Y, JR-nya ialah 80. Dia dah bagi ya, 80 ni. Okey, kita selesaikan yang mana boleh selesai. Yang kita boleh selesai ialah ya, Y. Ya, 80 bagi 8, kita dapat sini 0.1. Okey, di sini kita tak tahu. Tapi kita dapat kesimpulannya bahawa formula empiriknya ialah XY2. Bermaksud X1, nisbah Y itu ialah Y-nya 2. Okey, X1, Y2. Ambil daripada mana ni? Daripada formula ini. XY2. Okey, ya, nisbahnya ialah 1 nisbah 2. Kalau di sini 0.1, maka di sini berapa? Okey. Kalau nisbahnya 1 dan nisbah 2, kalau sini 0.1, di sini maksudnya 0.1 bahagi 2, iaitu 0.05. Ya. Maka di sini 0.05, ya. Jadi kita ambil terus. Kita ambil ini. Okey. 5 per X sama dengan, okey, sebab tadi 0.05. Selesaikan darab silang ya, darab silang. So 5 sama dengan 0.05 X. Maka X kita akan dapat jawapannya ialah 100. Okey. Boleh ya? Okey. Kemudian kita tengok satu lagi contoh. Contoh yang keempat. 20.7 gram pepejar plumbum terbentuk apabila 22.3 gram serbuk plumbum 2 oksida bertindak balas sepenuh dengan gas hidrogen berlebihan. Tentukan formula empirik plumbum 2 oksida. Okey, yang kita nak cari ini ialah formula empirik plumbum 2 oksida. Okey, dia bagi JR oksigen, dia bagi JR plumbum. Okey, macam mana caranya? Sama saja, cuma soalan itu dia ada beza sikit saja. Okey, kita ada unsur yang bergabung itu ialah plumbum dan juga oksigen. Okey, 20.7 gram ialah untuk plumbum, bermakna jisim plumbum ialah 20.7. Okey, oksigen berapa? 22.3 gram untuk plumbum 2 oksida. Maksudnya PB campur O ini jisimnya 22.3. Okey, PB adalah 20.7. Maka O-nya berapa? O-nya ialah 22.3 tolak 20.7. Kita akan dapat di sini jisim O adalah 1.6 gram. Maka sini ialah 1.6. Kita nak cari mol, bahagian jisim molar 207 JR untuk plumbum. Oksigen 16, kita bagi, kita akan dapat jawapannya 0.1, 0.1. Okey, nak dapatkan nombor bulat, kita bahagikan kesemuanya dengan 0.1. Kita akan dapat 1, 1. Maka formula empiriknya ialah PBO. Okey, PB1O1 kita tulis PBO. 1 tak perlu tulis ya. Okey, PBO sahaja. Okey. Itu antara beberapa contoh dalam bentuk menghitung formula empirik, 2-3 bentuk yang berbeza. Moga-moga pelajar dapat menambahkan lagi kepahaman dengan membuat banyak latihan ya. Okey, kemudian kita nak menukarkan formula empirik kepada formula molekul. Okey. Biasanya formula empirik ni kita tak boleh guna untuk persamaan kimia ya. Jadi untuk buat persamaan, kita mesti buat cari formula molekul. Bagaimana cara kita nak menukarkan formula empirik kepada formula molekul? Okey. Maka kita ada satu rumus, iaitu formula empirik darab N
sama dengan jisim molar. Nanti kita akan cari N-nya itu. Okey, contoh. Mungkin kita tak faham tengok formula. Kita kena tengok contoh. Okey, contoh katakan. Okey, 9.6 gram karbon bergabung dengan 1.6 gram hidrogen menghasilkan satu sebatian hidrokarbon dengan jisim molekul relatifnya 56. Kira formula molekul sebatian hidrokarbon ini. Okey, dia soalan minta kira formula molekul. Kita nak hitung formula molekul. Tapi untuk dapatkan formula molekul, kita mesti dapatkan dulu formula empirik. Sebab daripada formula empirik, baru kita boleh tukar kepada formula molekul. Okey, step kita yang pertama, kita kena cari formula empiriknya. Okey, so kita cari formula empirik dulu. Gabungan antara karbon dan hidrogen. Karbon 9.6 gram, hidrogen 1.6. Okey, bahagian jisim molar karbon 12, hidrogen 1. Kita akan dapat jawapan di sini 0.8. Ya, kita bagikan. Kita akan dapat 0.8 dan juga 1.6. Okey, antara 0.8 1.6, yang kecilnya 0.8. So bahagikan ke semua dengan 0.8. Okey, kita akan dapat jawapan 1 nisbah 2. Maka formula empirik kita ialah C1H2 ataupun CH2. Okey, daripada sini baru kita boleh tukar kepada formula molekul guna formula yang saya bagi kat atas tadi ni. Okey, so formula empiriknya apa? CH2 kurungan N sama dengan, okey, jisim molar. Jisim molar ialah jisim molekul relatif atau jisim atom relatif lah. Ya, jisim molar. Okey, 56. So 56. So kita selesaikan karbon 12, GR-nya tambah dengan 2 darab dengan 1 hidrogen kurungan N sama dengan 56. Okey, kita selesaikan, kita akan dapat nanti 14N sama dengan 56. So kita akan dapat N sama dengan 4. Okey, 4. Jadi kita darab masuk tadi CH2, N tadi 4, maka jawapannya ialah C4H8. Maka inilah formula molekul, ya, yang kita nak cari tadi. Jadi insya-Allah moga-moga bermanfaat untuk pelajar-pelajar untuk terus menyokong kami dalam channel channel Master Kimia kami. Pastikan anda menyokong kami dengan, ya, menonton, dan jangan lupa untuk subscribe video-video yang kami akan upload dari masa ke semasa. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.